Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul Hazib Zamri, nombor metik 10 DKM 20F 2016. Saya akan menerangkan tentang pengenalan kajian kes kami di Terowong Menora. Terowong Menora terletak di bawah banjaran Keledang, Negeri Perak, Malaysia. Terowong sepanjang 800 meter ini merupakan sebahagian daripada lebuh raya utara selatan E1 antara Plaza Tol Ipoh dan Kuala Kangsar, atau di kilometer E1260 atau 2 km di utara Plaza Tol Ipoh. Terowong Menora secara rasmi dibuka pada tahun 1986. Selepas terowong ini ke arah selatan, lebuh raya agak curam dan berliku-liku, dan banyak kenderaan berat seperti lori dan bas terlepas kawalan atau terlanggar kaunter tol di Plaza Tol Ipoh. Lebuh raya ini dikenali sebagai kawasan yang berbahaya kerana rem bas dan lori sering kali tiba-tiba gagal dan hilang kawalan. Oleh itu, pemandu dinasihatkan untuk sentiasa menggunakan gear rendah apabila menuruni lebuh raya berbukit seperti laluan jelapang Terowong Menora. Terowong Menora, terowong yang terkenal dengan peranan penting dalam pengangkutan, sayangnya telah menyaksikan banyak kemalangan sepanjang tahun. Kejadian-kejadian ini tidak hanya mengakibatkan kerugian besar tetapi juga menimbulkan kebimbangan mengenai langkah-langkah keselamatan dan faktor-faktor penyumbang kepada kemalangan ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkara ini, kumpulan kami telah menjalankan kajian kes yang komprehensif tentang kemalangan yang berlaku di Terowong Menora. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti punca-punca kemalangan dan memberikan pandangan berharga bagi meningkatkan langkah-langkah keselamatan di dalam terowong. Melalui analisis data dan kajian terhadap keadaan di sekeliling setiap kemalangan, kami berharap dapat menyumbang kepada peningkatan keselamatan terowong dan mengurangkan kemunculan kejadian yang tidak diingini seperti ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal Ishaq dan nombor metrik saya adalah 10 DKM 20F 2014. Saya akan menerangkan tentang data of accident di kawasan kajian yang kami lakukan, itu adalah Terowong Menora. Jumlah kemalangan yang telah dicatatkan di Terowong Menora pada tahun 2018 adalah 564. Antara penyebab yang menyebabkan kemalangan di Terowong Menora adalah brake system problem, iaitu brake yang rosak. Jumlah kemalangan yang telah dicatatkan adalah 120 dan kalmatif dalam persentage adalah 21%. Seterusnya penyebab kemalangan yang kedua adalah micro slip, iaitu adalah 110, dan kalmatifnya adalah 230 dan persentasenya adalah 20%. Seterusnya penyebab kemalangan yang ketiga adalah slippery road, iaitu jalan yang licin. Jumlah kemalangan adalah 98 dan kalmatif daripada kemalangan adalah 328 dan dalam persentage adalah 17%. Seterusnya adalah heavy rain. Jumlah kemalangan adalah 65, menjadikan kalmatif total kalmatif adalah 393 dan persentasenya adalah 11. Seterusnya adalah pothole, iaitu adalah jalan yang berlubang. Kami mendapati bahawa 60 kemalangan telah berlaku disebabkan jalan berlubang, dan kalmatif telah mencapai sebanyak 453 dan persentasenya masih lagi 11%. Seterusnya adalah vehicle debris, iaitu adalah bahagian-bahagian kereta seperti tayar, bumper dan sebagainya yang berada di jalan dan menyebabkan kemalangan sebanyak 52%. Jadi kalmatifnya adalah 505 dan persentasenya adalah 9%. Seterusnya adalah over the speed limit, iaitu adalah pemandu yang melajukan kenderaan lebih daripada had limit yang dibolehkan, menyebabkan kemalangan sebanyak 59 kemalangan di Terowong Menora, dan kalmatifnya adalah 564 dan persentasenya adalah 10%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafar Zainal dan nombor metrik saya 10 DKM 12F 2020. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan cause and effect diagram. Jadi dalam diagram ini terdapat 4 faktor utama, iaitu yang pertama adalah faktor berkaitan manusia, yang kedua adalah faktor berkaitan kenderaan,
yang ketiga adalah faktor luaran, dan faktor yang keempat adalah faktor persekitaran. Okey, untuk faktor yang pertama kita terdapat 4 kategori, dan di dalam faktor yang pertama iaitu yang pertama adalah gangguan pemanduan, iaitu adalah alkohol atau dadak. Kemudian adalah fatigue ataupun keletihan, dan gangguan yang ketiga adalah gangguan pemandu, yang keempat adalah memandu secara laju. Okey, kita tengok pula kepada faktor yang kedua. Faktor utama yang kedua adalah berkaitan kenderaan. Jadi kategori yang berada di dalam faktor yang berkaitan kenderaan adalah kegagalan brek, cahaya rosak, cahaya lampu kereta ataupun lampu isyarat rosak, tayar pecah, penyelenggaraan yang tidak baik, dan kegagalan mekanikal. Okey. Kemudian faktor utama yang ketiga pula adalah faktor luaran. Jadi untuk faktor luaran pula kita mempunyai kategori iaitu tindakan pemandu lain yang menyebabkan berlakunya aksiden. Kemudian keadaan cuaca yang buruk seperti hujan yang lebat, kabus dan sebagainya. Kemudian adalah infrastruktur jalan raya yang teruk ataupun rosak. Okey. Dan faktor utama yang terakhir iaitu adalah faktor persekitaran. Dalam faktor persekitaran ini kita mempunyai keadaan jalan yang teruk, seperti jalan yang berlubang dan tidak rata, jalan yang licin dan sebagainya. Kemudian adalah jalan licin ataupun basah akibat hujan dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah boleh berlakunya aksiden disebabkan oleh penglihatan yang berkurangan yang diakibatkan oleh kabus, hujan dan gelap. Okey, jadi di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan faktor yang menyebabkan kemalangan di terowong menara. Jadi faktor yang pertama adalah faktor yang berkaitan manusia. Jadi untuk faktor yang berkaitan manusia iaitu adalah tidur mikro ataupun micro sleep dan memandu melebihi had laju. Jadi untuk tidur mikro merujuk kepada episod tidur yang tidak disengajakan seketika semasa memandu, kerap kali disebabkan oleh keletihan atau kekurangan tidur. Kemudian adalah memandu melebihi had kelajuan, yang di mana boleh mengurangkan keupayaan pemandu untuk bertindak balas terhadap situasi yang tidak dijangka. Okey, kemudian kita tengok pula kepada faktor berkaitan dengan kenderaan. Faktor berkaitan kenderaan juga merupakan punca yang lain, dengan masalah sistem brek menjadi punca yang paling kerap berlaku. Masalah sistem brek merangkumi isu-isu seperti kegagalan sistem brek yang menyebabkan kesukaran dalam menghentikan kenderaan dan menyebabkan kemalangan. Okey. Kemudian faktor luaran juga memainkan peranan dengan sisa kenderaan dan lubang jalan menjadi punca yang biasa. Sisa kenderaan merangkumi objek-objek di jalan yang menghalang atau membahayakan kenderaan. Lubang jalan adalah pencahayaan atau lekukan di permukaan jalan yang boleh menyebabkan pemandu kehilangan kawalan atau merosakkan kenderaan mereka. Dan kemudian adalah faktor alam sekitar. Jadi faktor alam sekitar juga menjadi sumbangan kepada kemalangan. Jalan licin dan hujan lebat adalah punca yang signifikan. Jalan licin berlaku disebabkan oleh permukaan yang basah, permukaan jalan yang basah atau berlapis air. Ia mengurangkan cengkaman tayar dan menjadikan sukar bagi kenderaan untuk mengawal kawalan. Kemudian adalah hujan lebat menyebabkan penglihatan terhad, cengkaman tayar yang berkurangan di jalan, dan peluang meningkat untuk berhijrah menjadikan pemanduan lebih berbahaya. Dan
memahami dan akhir sekali memahami punca-punca ini akan dapat membantu kita mengenal pasti bidang-bidang untuk meningkatkan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan keselamatan di terowong menurut. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Chahri Nizam, 10 DKN 20F 2040. Untuk di bahagian chapter itu di bahagian Pareto chart, ini adalah brake system problem yang dicatat daripada atas-atas. Ada microslip, slippery road, heavy rain, potholes, vehicle debris, the over speed limit. Dan membenarkan over speed limit adalah paling tinggi. Dan brake system problem tinggi juga untuk di bahagian occurrence. Untuk raw data yang paling tinggi adalah untuk occurrence, iaitu di brake system problem. Yang kedua adalah microslip. Total dalam ni iaitu adalah jumlah data yang warna orange. Sekian, terima kasih. Seterusnya, untuk solution for less than 80%, ialah solutionnya untuk setiap item, iaitu brake system problem. Untuk solusinya ialah always do troubleshooting at brake system every once in 1 month. Yang kedua, untuk microslip, take a rest on an hour atau drink energy water like Red Bull dan sebagainya. Untuk slippery road, always do check or troubleshoot tires and make sure do maintenance for tire. So untuk heavy rain, replace the old wiper with new wiper and buy the quality wiper to remove smoothly the water rain. Dan untuk yang kelima, potholes, iaitu lubang di jalan raya. Ini memang banyak, iaitu, dan untuk solusinya, the road user must always report to the government they found a pothole along the road. Kita kena report selalu ke JPJ atau Jabatan Kerja Raya atau JKR. The vehicle debris, iaitu sampah-sampah yang atau besi atau barang-barang yang jatuh daripada trailer, lori. Untuk solusinya, always avoid driving near heavy vehicles. Dan for example, near truck or huge carrier macam lori besar atau truck yang bawa muatan yang berat. Dan seterusnya, untuk over speed limit, the government should apply more speed threats on possible accident road. Government haruslah letak banyak kamera yang menangkap pelajar yang mana guna-guna jalan raya yang bawa kereta yang terlampau laju yang memberikan kemalangan yang tidak sepatutnya di jalan raya. Secara keseluruhannya, kajian kes kami tentang kemalangan yang berlaku di terowong menora telah memberikan maklumat penting mengenai punca-punca kejadian ini. Melalui analisis dan pemeriksaan data dengan teliti, kami telah mengenal pasti beberapa faktor utama yang menyumbang kepada kemalangan di dalam terowong ini. Faktor-faktor ini adalah termasuk masalah sistem brake, tidur mikro, jalan licin, hujan lebat, lubang jalan, sampaian kenderaan dan melebihi had kelajuan. Untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan keselamatan terowong menora adalah penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif. Ini termasuk meningkatkan dan memelihara papan tanda yang jelas dan nyata di seluruh terowong, melaksanakan sistem amaran yang berkesan untuk memberi amaran kepada pemandu mengenai bahaya yang mungkin berlaku, menjalankan penyelenggaraan dan pemeriksaan berkala untuk memastikan keadaan jalan dan terowong dalam keadaan yang optimum, mempromosikan pendidikan pemandu dan kesedaran mengenai amalan pemandu yang selamat, serta memperbaiki protokol tindakan kecemasan untuk memastikan bantuan yang cepat dan cekak dalam kes kemalangan.
Dengan melaksanakan cadangan ini, diharapkan jumlah kemalangan di terowong menora dapat dikurangkan secara signifikan, menyumbang kepada peningkatan keselamatan untuk semua pengguna terowong. Harapan kami adalah bahawa penemuan terkait kes ini akan menjadi pemacu untuk perubahan dan mendorong pihak berkuasa yang relevan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan langkah-langkah keselamatan di dalam terowong menora, dengan akhirnya memastikan persekitaran pengangkutan yang lebih selamat untuk semua orang. Sekian dari saya.